A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, dan kami redha senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah yang pertamanya adalah untuk kita mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai dan menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita tahu apa yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala sayang dan redha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang susuk tubuh ini telah menjadi ataupun mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagusnya daripada imannya 100%, lulus segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, serta mendapat tempat nombor 1 bagi keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang pertama. Bagi pertemuan yang dahulu kita dah lihat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani satu fasa kehidupan dengan berkahwin dengan Siti Khadijah, berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulanya ditawarkan pekerjaan oleh Khadijah binti Khuwailid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab perniagaan itu di Syam. Kemudian apabila pulang daripada menjalankan perniagaan, Khadijah binti Khuwailid melihat begitu banyak keuntungan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalunya keuntungan modal, selalunya sebagai contoh 1,000, selalunya orang bawa balik ataupun yang diupah oleh Khadijah lelaki-lelaki sebelum ini bawa balik untung 1,500 ataupun 1,800. Tapi bila dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan modal ataupun barang dagangan bernilai 1,000, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa balik pulangan 2,000, tak pun 2,500. Banyaknya keuntungan yang dibawa oleh Muhammad. Jadi Khadijah bertanyakan kepada Maisarah, pembantu Rasulullah. Maisarah ni adalah pembantu, dia bukannya nama. Maisarah ni adalah pemudah cara. Dia bertanya dengan Maisarah ni, bagaimanakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Muhammad menjalankan perniagaan? Maisarah ni kata, aku belum pernah melihat seorang lelaki ataupun pemuda yang begitu baik akhlaknya selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku tidak pernah melihat Rasulullah meninggikan suara daripada perjalanan Mekah maupun ke Syam. Walaupun dalam menjalankan perniagaan, Nabi tidak meninggikan suara. Nabi berkata dengan yang baik, berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau orang tu tidak mampu, Nabi akan mengurangkan timbangan ataupun mengurangkan harga tersebut. Maknanya muamalah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah disukai oleh orang ramai. Macam kita lah, kalau kita
beli barang ataupun beli produk daripada seseorang, kalau orang tu baik akhlaknya, cakapnya elok-elok, terangkan lagi, bersopan santun, harga mahal pun insya-Allah kita akan repeat balik dengan kedai tu. Begitulah apa yang dianjurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, selepas melihatkan perkara itu, Khadijah binti Khuwailid ni rasa terbuka hati dia. Lalu dia memberitahu kepada sahabatnya untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tentang keinginan dia untuk menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran itu, lalu mereka pun berkahwin 2 bulan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perniagaan Khadijah di Syam, iaitu Syria. Kemudian setelah dalam tempoh perkahwinan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan anak 6 orang. Kesemua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada Khadijah binti Khuwailid, kecuali seorang, iaitu Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Khadijah binti Khuwailid sehingga akhir hayat Khadijah binti Khuwailid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin. Bermakna 11 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin, dan kesemua madu-madu yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Betapa Allah muliakan Khadijah binti Khuwailid ini sehingga kan Jibril datang beritahu kepada Khadijah, Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Cerdiknya, cerdasnya Khadijah ini, mulianya dia, fahamnya dia dengan agama, dia tidak menjawab dengan waalaikumsalam. Takkan kita nak doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan kepada kamu? Tidak. Dia menjawab dengan satu jawapan yang baik, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, kepadamu lah kesejahteraan. Maknanya daripadamu lah kesejahteraan itu, dan kesejahteraan itu dikembalikan kepada kamu. Jadi daripada Allah lah kesejahteraan, dan kepada Allah lah datangnya kesejahteraan, yang kita selalu baca di dalam wirid solat kita. InsyaAllah hari ini kita akan tengok kisah seterusnya berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahun-tahun terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan juga rasul secara rasmi. Kita akan tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang baik yang telah dihimpunkan daripada seluruh generasi manusia. Bermakna kita boleh bayangkan semua kebaikan yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak-akhlak dan moral-moral peri pekerti yang dihimpunkan segala kebaikan yang ada kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu duduk berasingan, suka menyendiri merenung alam ini. Berbekalkan akalnya yang pintar dan fitrah dirinya yang bersih, baginda menelaah lembaran demi lembaran fenomena hidup, perilaku dan karakter manusia dalam pelbagai situasi di tengah-tengah masyarakat. Maknanya Rasulullah ni dia berfikir, dia lihat manusia, dia lihat kaum dia yang dekat situ, dia lihat alam ni, dia berfikir. Berfikir ni adalah apa yang dituntutkan Allah. Kita jumpa banyak perkataan ataupun ayat Al-Quran dalam Al-Quran menyatakan afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Allah kata, kenapa manusia kamu ni tidak berfikir dengan apa kejadian yang Allah ciptakan, dengan apa kejadian yang Allah telah turunkan seperti cuaca, panas,
hujan, sejuk, malam dan siang, pertukaran yang silih berganti itu, kenapa kamu tidak berfikir? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung alam ini. Baginda tidak meminum arak, tidak memakan daging sembelihan yang dikorbankan untuk berhala, serta tidak pernah menghadiri amalan dan perayaan untuk berhala. Baginda marah setiap kali mendengar orang bersumpah atas nama Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ni kita pernah cerita pada pertemuan yang pertama dahulu, ada banyak berhala. Berhala Lata dan Uzza dan pelbagai-bagai berhala yang diciptakan. Yang dibawa balik oleh seorang, iaitu Luhai. Dia bawa daripada Syam berhala masuk ke Mekah dan dia perkenalkan, dan semua orang ikut. Sebab apa? Abdullah bin Luhai ni dia orang yang cerdik, pandai dan terkenal di kota Mekah ketika itu. Jadi kita akan tengok, maknanya Rasulullah ni daripada azalinya, sebelum menjadi Rasul lagi, Rasulullah tak suka kepada perkara-perkara penindasan, perkara-perkara yang tidak baik dan kotor, pelacuran, pesta sana sini dan minum arak. Dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dalam satu program ataupun majlis penyembahan berhala. Rasulullah tidak pernah mengikutinya. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Nabi Muhammad ni yang pertamanya, dia sama macam kita. Dari segi lapar, Rasulullah lapar. Kalau tak minum air, Rasulullah haus. Rasulullah mengantuk, sedih, suka, gembira, ketawa. Rasulullah bersifat seperti manusia yang lain. Ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, aku teringin untuk melihat pesta ataupun majlis keramaian di kota Mekah. Tidak pernah aku berkeinginan untuk melakukan keburukan yang sering dilakukan oleh kaum jahilah, kecuali 2 kali. Rasulullah kata, aku pernah nak cuba 2 kali untuk berhibur dan melihat suasana pesta di kota Mekah. Suatu malam aku berkata pada seorang remaja yang sedang mengembala kambing bersamaku di atas bukit di pinggir kota Mekah, bagaimana kalau malam ini kau menjaga kambingku, aku mahu masuk ke kota Mekah menikmati suasana malamnya. Rasulullah teringin dia nak pergi tengok suasana pesta, suasana malam di kota Mekah. Dia pun pergi. Aku mendengar muzik. Aku bertanya pada orang ramai, apa yang berlaku sekarang ini? Mereka menjawab, pesta pernikahan Fulan bin Fulan dengan Fulanah. Namun begitu, Allah menutup telingaku dan membuatkanku tertidur. Rasulullah baru sampai tanya, ni majlis apa yang tengah berlaku? Orang dekat situ kata, ini majlis pesta perkahwinan Fulan bin Fulan dengan Fulanah. Maknanya orang itulah yang ada dalam majlis itu. Lepas tu Rasulullah mendengar muzik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijabkan oleh Allah SWT. Rasulullah tak dengar. Lalu penat dan tertidur, sehingga bila bangun, majlis pun dah selesai sehingga pagi. Kemudian hari kedua pun Rasulullah SAW berbuat begitu, nak cuba juga pergi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan Rasulullah, memelihara Rasulullah SAW ini. Dan pada malam yang lain aku cuba melakukan hal yang sama, tapi tak berjaya, dan aku dah tak nak dah melakukannya. Kata Rasulullah, sampai 2 kali saja je lah cubaan tu. Cubaan pertama Allah tidurkan, cubaan kedua pun Allah tidurkan. Kemudian Rasulullah kata, aku dah tak nak lagi dah. Aku pun dah mula tak nak dan tak melakukan perkara itu. Kita tengok kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kewibawaan, paling indah tingkah lakunya, terhormat cara hidup berjirannya, paling menonjol kelembutannya, paling jujur perkataan, paling lembut karakter, paling terjaga jiwanya, unggul kebaikannya, baik pula amalannya, menepati janji, dan paling istiqamah dalam menjalankan amanah. Sehingga kan seluruh
penduduk Mekah membeli gelaran Al-Amin ataupun Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Rasulullah tidak berkata bohong. Tak pernah berbohong, dan Rasulullah amanah dalam menjalankan keseluruhan tanggungjawab dia. Maknanya apa yang orang amanahkan, punyalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan nanti apabila Rasulullah ingin berhijrah, nanti Rasulullah akan berhijrah. Waktu Nabi nak berhijrah tu, Nabi pesan dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, dekat rumah aku ni ada barang-barang amanah penduduk Mekah, nanti engkau pulangkan. Punyalah tak ramai orang yang amanah dekat kota Mekah, semuanya bagi ke Nabi. Sehingga kan orang yang nak membunuh Rasulullah pada malam Rasulullah ingin berhijrah tu pun ada harta dia di rumah Nabi. Tapi dia nak juga membunuh Nabi. Nabi ni memang terkenal orang baik. Mereka semua sepakat Nabi ni orang baik. Tapi disebabkan Quraisy Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah mendesak ingin membunuh Muhammad. Sebab apa? Ingin mengubah cara hidup penduduk Mekah dengan amalan-amalan menyembah berhala. Mereka tak suka. Jadi orang lain ni pun secara tak langsung terikut sama. Terikut sama dengan apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Mekah ini. Kita tengok seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang terkenal dalam sebelum menjadi rasul pun, Rasulullah ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang terkenal dengan kebaikan akhlak budi pekerti yang luhur, serta terkenal akhlak Nabi ini di seluruh kota Mekah. Semua tahu Muhammad ini Al-Amin. Muhammad ini paling baik, paling cemerlang, paling bagus akhlaknya di kota Mekah. Dalam tahun-tahun terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap pergi beruzlah. Beruzlah ni iaitu mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira ni kalau daripada Mekah mengambil masa lebih kurang lama juga dalam sejam ataupun 2 jam perjalanan kalau kita menaiki bas. Daripada kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ataupun menaiki unta ataupun menunggang kuda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa sedikit makanan, roti gandum dan bekal air untuk pergi ke Gua Hira. Gua Hira ni terletaknya di Jabal Nur. Jabal Nur ni iaitu gunung, Jabal, bukit cahaya, Jabal Nur. Dekat atas Jabal Nur tu ada gua. Gua tu lah dipanggil dengan Gua Hira. Dekat Arab ataupun orang-orang Arab, bukit-bukit mereka ataupun gua-gua mereka tak dalam. Macam dekat Malaysia, gua yang dalam seperti Gua Kelam, beratus meter masuk ke dalam. Dan ada juga gua yang dalam macam Gua Tempurung dalam. Tapi kalau gua-gua yang dekat Mekah ni, dia masuk je jalan sikit dah habis. Maknanya dia ruang boleh muat beberapa orang sahaja. Dia bukannya gua yang besar, dia macam ada ruangan di dalam kawasan tu. Ya, sebab tu dipanggil dengan gua. Pada tahun-tahun terakhir menjelang umur Rasulullah sallallahu 40 tahun, Rasulullah kerap pergi ke Gua Hira. Sebab apa? Yang pertamanya, Rasulullah tak selesa dengan kehidupan penduduk Mekah yang mengamalkan riba, yang mengamalkan penindasan, yang selalu menindas orang yang susah, orang yang kaya sentiasa bertambah kaya, menindas golongan yang miskin, mencuri harta orang itu, memukul orang ini, pelacuran, arak sana sini, setiap rumah ada arak, hari-hari ada pesta, malam ada berjoget, ada program-program menari dengan muzik. Rasulullah tak suka perkara tu. Rasulullah dia tak selesa, tak tenang dengan perkara itu. Lalu Rasulullah
pergi ke Gua Hira apabila Rasulullah menyediakan kelengkapan tanggungjawab dia sebagai suami kepada Khadijah. Dia pun pergi menuju ke Gua Hira untuk apa? Untuk mengasingkan diri. Rasulullah suka merenung. Bila kita pergi dekat satu tempat bukit yang tinggi, lagi jauh kita daripada orang, lagi tenang hati kita. Lagi jauh kita dengan orang, kita duduk tempat yang lagi tinggi, lagi tenang bila melihat keindahan alam ini, melihat ciptaan Tuhan ini. Rasulullah duduk dekat situ, bertafakur, mencari mana panduan ni. Rasulullah tak suka benda tu. Rasul nak sesuatu benda yang ada panduan. Rasulullah suka pada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ solat 2 rakaat pagi dan malam berdasarkan saki baki ajaran Nabi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu nak cari dekat mana ketenangan alam ini, mana petunjuk yang nak datang. Sampaikan Rasulullah kata, Nabi Muhammad kata, aku pun tak tahu. Rasulullah ni bukan jadi menunggu-nunggu aku akan menjadi Rasul, bukan. Rasulullah Nabi sendiri pun tak tahu yang dia akan menjadi Rasul. Nabi sendiri pun tak tahu satu hari nanti dia akan menjadi orang yang terbaik alam dan menyebarkan Islam. Diamanahkan menyebarkan Islam, tauhid kepada Allah buat seluruh alam untuk menyampaikan dakwah tersebut. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap pergi ke atas, Rasulullah duduk di dalam situ. Di dalam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dan memikirkan fenomena alam yang terjadi di sekeliling baginda. Rasulullah sentiasa berfikir, duduk dekat situ merenung alam ini. Pilihan hidup bagi baginda untuk melakukan uzlah. Nabi sendiri yang memilih untuk melakukan pengasingan diri ini sebab tidak selesa dengan apa yang berlaku di kota Mekah. Rahsia Allah dalam mengaturkan diri baginda, tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nak dekat-dekat menjadi Rasul, Nabi Muhammad kata, aku sering mendengar orang memberi salam kepada aku, tapi aku tidak tahu daripada mana salam itu. Maknanya, seluruh alam ini, tumbuh-tumbuhan, bumi, batu sekalipun, memberi salam, memberi perhormatan kepada seorang bakal Nabi ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan Rasulullah kata, aku boleh tunjukkan mana batu yang dahulunya memberi salam kepada aku. Aku boleh tunjukkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan baginda dengan kenabian dengan mengutuskan Jibril kepada Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Dalam pada banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun naik Jabal Nur tu, masuk ke Gua Hira, berapa kali Rasulullah pergi. Sampailah satu ketika Rasulullah mendengarkan orang bagi salam, dan yang bagi salam itu adalah pokok dan tumbuh-tumbuhan, tapi Rasulullah tidak mendengarkan siapa yang bagi salam dan sebagainya. Ada satu malam Rasulullah duduk di situ. Ada pendapat mengatakan pada hari Isnin, malam ke-21 bulan Ramadan, bertepatan dengan tarikh 10 Ogos 610 Masihi. Kiraan ni ulama-ulama falak yang kira. Ulama-ulama falak contemporary dia buat kiraan. Maknanya boleh kira. Kalau kita pun nak tahu bila kita lahir dalam tahun Islam ke, boleh kira. Umur Nabi Muhammad ketika itu tepat 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan perkiraan bulan. Tapi ini khilaf. Yang penting kita tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelantikan menjadi rasul itu, peristiwa itu berlaku pada dalam bulan Ramadan. Sedangkan jika memakai kiraan matahari, maka umur baginda waktu itu adalah 39 tahun 3 bulan 20 hari. 20 hari itu adalah beberapa pendapat. Ceritanya macam ni, apabila Rasulullah
pergi ke Gua Hira itu, satu malam itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki itulah malaikat Jibril. Lelaki itulah malaikat Jibril yang diutuskan untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ayat Al-Quran yang pertama. Maknanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ merenung alam ini, tiba-tiba Nabi Muhammad nampak ada lelaki masuk, datang dengan membawa dulang, yang di atas dulang itu ada beberapa lembaran tulisan. Nabi pelik, siapa orang ini? Orang ni tak nampak pun dekat kota Mekah, tak biasa pun aku lihat, kenapa dia ada datang ke sini? Lalu Jibril datang. Jibril ketika itu berupa manusia. Malaikat kalau nak berupa, dia akan berupa dengan berupa manusia dan lelaki. Dia tidak pernah menyerupai perempuan, dia mestilah lelaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lihat Jibril ni dalam keadaan asalnya dua kali. Satu peristiwa yang sekejap lagi saya nak cerita, satu lagi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Lalu Jibril pun datang membawakan lembaran itu, lalu mengarahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra', bacalah. Nabi kita ni kata punyalah akhlak yang baik. Nabi tak kata, kau ni siapa? Kenapa nak suruh aku baca? Kau daripada mana? Nabi jawab, ma'an nabi qari. Aku tak pandai baca. Lalu Jibril peluk Rasulullah. Dalam keadaan Jibril berupa manusia tu, Jibril peluk Rasulullah dengan pelukan yang erat, sehingga Rasulullah kata, aku rasa begitu ketat pelukan Jibril itu. Lalu Jibril lepaskan. Jibril kata, Iqra' ya Muhammad. Nabi Muhammad kata, ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Sampai Jibril peluk kali ketiga, Rasulullah kata, ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Lalu Jibril ajarkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang turun menjadi pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Itulah salah satu majlis pelantikan yang paling tinggi, mulia dan barakah di dalam alam ini, iaitu pelantikan itu. Tak ada VIP, tak ada kapet merah, tak ada jamuan makan, hanya dihadiri oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul, dan juga Jibril alaihi salam, penghulu segala malaikat. Begitu saja pelantikan tu berlaku. Jibril baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat tu, kemudian Jibril hilang. Jibril pergi. Jadi Nabi ni terpinga-pinga. Beribu-ribu persoalan yang Nabi tanya dalam fikiran, yang terfikir di dalam fikiran Nabi. Siapa orang itu? Daripada mana dia datang? Aku tak kenal dia. Apakah yang dibaca tu? Kertas apa tu? Ayat apa tu? Kenapa Iqra' bacalah dengan Tuhan kamu? Apa benda tu? Beribu-ribu persoalan yang ada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi rasa takut, pelik, dah duduk sorang-sorang dekat atas tu. Nabi pun turun dengan laju pun tak laju pun. Gua Hira ni, kalau kita nak naik daripada bawah pergi ke puncak Jabal Nur ni, dia boleh ambil masa 2 jam. Tinggi, dia bukannya bukit, walaupun namanya bukit, tapi tinggi. Dia macam gunung Jerai ke, macam gunung Datuk ke, tinggi. Dia ambil masa. Jadi bila Rasulullah dalam keadaan keliru, Rasulullah turun dengan laju sampai dekat pertengahan. Tiba-tiba Rasulullah dengar satu perkataan, Ya Muhammad. Rasulullah tengok kiri, tengok kanan, tak ada. Rasulullah pandang atas, dia nampak Jibril dengan rupa parasnya yang sebenar.
Bila aku memandang ke kanan, Rasulullah kata, aku melihat sayap Jibril di ufuk timur. Bila aku pandang ke kiri, aku nampak sayap Jibril di ufuk barat. Maknanya meliputi sejauh mata memandang. Itu baru Jibril. Dalam satu cerita betapa besarnya Jibril ni, dia ada beratus sayap. Satu sayapnya saja, kalau Jibril buka, dah tutup dah keseluruhan bumi ini. Itu baru Jibril. Kalau kita tengok malaikat-malaikat lain, contohnya malaikat yang akan meniupkan sangkakala, malaikat Israfil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak telinga ke bahunya saja 70 tahun perjalanan. Punyalah lama, kita sejengkal saja. Itu cerita malaikat. Jadi Rasulullah melihat benda tu, melihat Jibril dalam keadaan rupa parasnya sebenar. Jibril kata, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Muhammad, aku Jibril dan kamu adalah pesuruh Allah. Lepas tu Jibril pun menghilang. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lari turun ke bawah dengan laju, lalu pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya di kota Mekah, iaitu rumah dia dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sampai dia dekat rumah, Khadijah ni nampak Muhammad ni dalam keadaan menggigil-gigil. Nabi buka je, Khadijah dah sampai dah. Khadijah dah menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tak membebel. Kalau kita, pergi mana ni bang? Dari mana ni? Kena kejar dengan pencuri ke? Itulah keluar malam-malam. Tapi Khadijah tak seperti itu. Sebab itulah Khadijah ni menjadi satu kemuliaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperistirikannya. Sebab dialah yang akan mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya perjuangan. Dialah yang akan menghabiskan segala hartanya untuk suaminya di atas jalan dakwah. Daripada seorang yang kaya sehingga akhir hayat, tak ada apa yang ada hartanya buat Khadijah. Sebab dia yakin kehidupan di dunia ini sementara dan akhirat yang kekal selama-lamanya. Itu yang kita kena kejar. Itulah tujuan kita, iaitu akhirat. Bila Khadijah nampak ni, Rasulullah pun masuk ke dalam rumah. Rasulullah kata, "Zallimuni, zallimuni." Selimutkan aku. Diselimutkan oleh Khadijah. Rasulullah menggigil ketakutan. Sampailah nampak tenang. Rasulullah nampak tenang sikit, baru Khadijah sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Khadijah sapa suami dia. Dia tanya, "Suamiku, apa yang telah terjadi? Apa yang dah berlaku sebenarnya sehingga engkau balik dalam keadaan menggigil ini?" Kata Nabi Muhammad ceritakan apa yang terjadi. "Aku duduk di Gua Hira, tiba-tiba ada datang seorang lelaki membawa lembaran. Dia suruh aku baca. Aku tak pandai baca." Salah satu sebab apa Muhammad ini tidak pandai membaca, ianya tidak pandai membaca dan menulis, ianya bukanlah kelemahan untuk Rasulullah, tapi itu adalah kelebihan buat Rasulullah. Pelik kan? Kenapa tak reti membaca dan tak tahu menulis adalah kelebihan dan satu kemuliaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebab apa? Supaya orang Yahudi dan Nasrani tidak menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencedok ayat-ayat daripada Injil dan Taurat untuk diperelokkan dan menjadi bukti kerasulan Nabi. Jadi kalau orang nak tuduh pun, Muhammad ni dia ambil daripada Injil ni, dia ambil daripada Taurat ni, benda ni, lepas tu dia olah, lepas tu dia kata dia Rasul, dia mesti ubah suai ni nak nampak menarik. Tapi orang tak boleh tuduh. Sebab apa? Sebab Muhammad ni tak pandai baca. Macam mana nak baca? Kalau lah tak boleh baca, sudah tentulah tak boleh nak menulis. Tak reti nak menulis. Jadi itulah kelebihan. Membaca
tidak pandai membaca dan tak pandai menulis adalah satu kelebihan buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah dah ceritakan kepada Khadijah tadi, berbalik pada cerita tadi, Muhammad kata ada orang datang, dia bawakan lembaran, dia suruh aku baca, aku kata tak pandai baca, dia peluk pula aku, lepas tu aku pun disuruh baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat saja yang turun pada ketika itu. Kemudian aku pun lihat dia pun menghilangkan diri. Aku jadi tak keruan dan aku tak tahu nak buat apa, dan ketakutan mungkin ada satu kuasa yang akan merosakkan aku. Aku pun turun. Sampai dekat separuh jalan aku nak turun, aku nampak ada satu bentuk yang besar, mempunyai sayap. Dia mengenalkan diri dia. Kemudian dia pun hilang macam tu saja. Aku pun terus sampai rumah dan ketakutan ni. Ada orang nak merosakkan aku. Ada kuasa gaib yang nak merosakkan aku dan menghancurkan aku. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Khadijah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah ni, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu jawapan yang bijak daripada Khadijah. Khadijah kata, jangan takut, demi Allah, Allah tidak akan menghinamu selamanya. Sesungguhnya kamu orang yang gemar menyambung silaturahim, memikul amanahmu sendiri, memberi kepada orang yang tidak berpunya, menjamu tetamu dengan penuh hormat, serta menolong siapa saja yang berusaha menegakkan kebenaran. Maknanya Khadijah kata, wahai suamiku, tak akan ada apa-apa kuasa jahat merosakkanmu. Tuhan amat menyayangi kamu. Kamu orang baik. Kamu menyambungkan silaturahim. Kamu menjamu tetamu dengan makanan. Kamu membantu orang yang susah. Mustahil untuk Allah membinasakan atau menghancurkan kamu. Pasti Allah akan menjaga kamu. Nampak tak bijaknya Khadijah binti Khuwailid dengan perkataannya, dengan apa yang ditunjulkan oleh Nabi Muhammad, akhlaknya. Dia beri satu jawapan yang amat melegakan. Jadi Khadijah ni membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui saudaranya. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Maknanya bapa saudara Khadijah ada seorang anak yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah sepupu kepada Khadijah. Waraqah ni adalah orang yang memeluk agama Nasrani. Dia memeluk agama Nasrani yang sebenarlah pada masa jahiliah. Dia giat menulis kitab dalam bahasa Ibrani, dan dia pun adalah lelaki yang telah tua dan matanya pula telah buta. Khadijah diceritakan kepada Waraqah bin Naufal ni apa yang Nabi ceritakan. Dia ceritalah, suami aku balik, kemudian dia cerita ada perkara ni yang berlaku di Gua Hira. Ada orang suruh baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu orang tu pun hilang. Muhammad pun turun dengan tergopoh gapah. Lepas tu disapa lagi, dia sebut ana Jibril wa anta Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pulang berlari dalam keadaan ketakutan. Balik aku selimutkan. Lepas tu aku minta dia ceritakan. Itulah perkara yang diceritakan oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal ni, satu ulama Nasrani yang mengamalkan ajaran yang sebenar lah, ajaran Injil yang sebenar. Maknanya bukan ajaran Injil yang telah disesatkan. Lepas tu bila Waraqah dengar, dia kata inilah namus. Namus ni apa? Tanda kenabian. Dia kata inilah tanda kenabian yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Semoga aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Waraqah bagi tahu inilah tanda kenabian buat suami kamu Khadijah. Dia akan dimusuhi oleh kaum dia, akan dipulaukan oleh kaumnya.
kaumnya akan menyakitinya dan kaumnya akan mengusirnya. Sampai perkataan mengusir itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah sehingga aku diusir? Ya, kamu akan diusir, kata Waraqah bin Naufal ni. Setiap yang datang membawa berita seperti yang engkau bawa, pasti dia akan dimusuhi, kata Waraqah. Jika aku masih diberi kesempatan hidup hingga hari itu, aku akan menolongmu setakat kemampuanmu. Sayangnya, harapan Waraqah tidak kesampaian. Dia meninggal, kemudian wahyu berhenti turun sementara itu. Dia macam ni. Al-Quran, sebuah Al-Quran tu yang ada 30 juzuk, 114 surah dan ada lebih 6,000 lebih ayat. Kesemua Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Allah simpan. Sebiji Al-Quran tu dah ada dah sebelum kelahiran Rasulullah di Lauh Mahfuz. 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat tu dah ada dah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, Allah arahkan Jibril ambil Quran 30 juzuk kesemuanya, letak di langit dunia. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak umur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi kita nampak tadi peristiwa pelantikan Rasulullah di Gua Hira, di mana Jibril bacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ayat yang pertama. Itulah kita katakan, itulah kita panggilkan ayat Al-Quran. Itulah satu firman Allah yang turun pada ketika itu. Kemudian ayat Al-Quran ini dia turun berperingkat-peringkat. Selama mana? Selama 23 tahun. Sehinggalah perakhiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, iaitu 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Maknanya 10 tahun waktu Nabi jadi Rasul, 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul di Mekah. Di Mekah Rasulullah jadi Rasul selama 13 tahun dan 10 tahun baki yang terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul di Madinah. Maknanya fasah kehidupan Nabi di Mekah dan Madinah. Okey, balik semula kepada ayat Quran tu. Kadang-kadang ayat Quran ni dia tak turun satu surah. Kadang-kadang dia turun 5 ayat. Macam tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Kemudian habis. Lepas tu kadang-kadang Al-Quran ni turun satu ayat. Kadang-kadang Al-Quran ni turun satu muka. Kadang-kadang Al-Quran ni turun satu muka setengah. Kadang-kadang Al-Quran ni turun 2 surah serentak. Macam tu penurunan Al-Quran. Dia tidak bermula daripada Fatihah sampailah surah Al-Ikhlas. Sampailah kul a'udzu birabbin nas. Tak. Dia akan turun berperingkat-peringkat. Dia tak seperti yang kita tengok di dalam Al-Quran. Mula-mula surah Fatihah, lepas tu Al-Baqarah. Tak. Dia turun dulu dengan mana-mana surah. Kalau lah turun, contohnya turun ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan panggil sahabat ni, Fulan bin Fulan. Rasul akan panggil, Ta'al ya Zaid, untuk tulis Al-Quran, dan yang dipanggil dengan Kutabul Wahyi, iaitu penulis Al-Quran. Jadi itu peristiwa penurunan Al-Quran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini berperingkat-peringkat mengikut apa yang Allah kehendaki.
Contohnya macam tadi tu 5 ayat. Kemudian beberapa lama lagi turun lagi ayat Quran yang lain. Dia tidak turun segedebuk ataupun satu Quran terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menerima wahyu, yang kita katakan tadi wahyu turun, dia dalam berupa keadaan Rasulullah ni terduduk. Maknanya ada satu ketika bila Rasulullah kata, aku seperti mendengar bunyi desing, zing, bunyi desing. Kemudian aku tak dapat menanggung, dan satu ketika Rasulullah tengah menunggang unta, wahyu turun, unta tu berhenti. Sudahlah berhenti, dia duduk pula. Sebab apa? Betapa beratnya wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terima selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau kita tengok Rasulullah hidup selama 63 tahun, 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, dan 10 tahun terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Madinah. Sekadar itu dulu. Kita akan tengok akan datang wahyu ni terhenti sekejap. Lepas dah habis peristiwa Jibril datang dekat Gua Hira, suruh Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak tahu baca, Nabi takut, Nabi turun. Lepas tu wahyu terhenti lama, sehingga Rasulullah menunggu-nunggu. Apa benda ni? Maknanya tak ada penjelasan apa yang terjadi, apa yang berlaku, peristiwa apa tu. Lepas tu Rasulullah menunggu-nunggu, ada tak lagi apa-apa gambaran lagi yang nak bagi kepada aku. Wahyu turun dalam keadaan yang lama, sehingga kan membuatkan Rasulullah ni rasa susah hati, berfikir, gelisah. Nanti kita akan sambung peristiwa yang tersebut. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, dan yang lemah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.